Kita masih dalam bab syukur. Syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi yang kita duk bincang ini macam mana nak bersyukur. Syukur tu pandai dah. Bersyukur macam mana? Muka surat 551. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zakkirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, dalam bahagian yang kedua, Al-Munjiyat, amalan-amalan yang menyelamatkan kita. Kita telah masuk dalam kitab As-Sabri wa Syukri, kitab tentang sabar dan syukur. Kita dah bincang dalam siri yang lepas bab sabar. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk dalam orang-orang yang minas sabirin, orang-orang yang sabar dalam melakukan ketaatan dan sabar meninggalkan perkara mungkar dan maksiat. Kemudian insyaAllah pada kali ini Asy-Syatrus Tsani minal kitab Fi syukri wa fadlihi, yang menyebut tentang syukur dan kelebihannya, dan menyebut nikmat-nikmat dan bahagiannya, insyaAllah ta'ala. Kita pergi kepada terjemahan lah. Baca Arab ni jadi 2 kali baca pula. Kerana itu orang mengaji di negara Arab lebih cepat habis kitab, sebab dia tak terjemah. Dia tak terjemah kitab. Alhamdulillah. Bahagian yang kedua, syukur, kelebihan, nikmat dan bahagiannya. Ada beberapa jenis bahagia dia ada. Firmanullah Ta'ala, wa sanajzi syakirin, dan kami pula akan beri balasan pahala kepada orang yang bersyukur. Jadi orang bersyukur dia akan dapat balasan pahala. Surah Ali Imran ayat 145. Firman Allah Ta'ala yang kedua, ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum. Artinya, apa gunanya Allah menyeksa kamu sekiranya kamu bersyukur akan nikmatnya serta kamu beriman kepadanya. Surah An-Nisa 147. Ayat yang ketiga dalam kitab ini, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sememangnya sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Surah ini surah Sabah ayat yang ke-13. Jadi kata di para ulama, ayat ini Allah Ta'ala bukan hanya menceritakan kepada kita tak ramai yang bersyukur, tetapi dia sekaligus menjadi peringatan kepada kita. Kerana itu ada satu cerita, seorang ulama ni bila sampai di Mekah, dia doa, Allahumma ja'alni minal qalil, ya Allah, jadikan aku ni orang sedikit. Jadi orang pelik, apa Tok Ayuh ni, orang lain nak ramai, nak banyak, dia nak sedikit. Bila orang tanya dia baca ayat ni, wa qalilum min ibadiyasy syakur, tak ramai orang bersyukur, maka dia nak jadi orang sedikit, yang qalil, yang bersyukur itu. Allah juga menjelaskan bahawa dia akan menambahkan nikmat bagi orang yang bersyukur, sebagaimana firman Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum, jika kamu bersyukur, nascaya aku akan tambahi nikmat-nikmat aku kepada kamu. Ini janji Allah. Kita hari ini nak suruh nikmat kita bertambah ke tidak? Nak? Jawabnya bersyukur. Bagaimana nak bersyukur? Di bawah ni akan disebut cara-cara bersyukur. Allah, itu surah Ibrahim ayat 7. Allah juga menyatakan akan mengurniakan nikmat yang banyak berdasarkan kemahuan dan kehendaknya, sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat yang berikut. Fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya, maka Allah akan memberi kekayaan kepada kamu dari limpah kurnianya jika Allah kehendaki. Surah At-Taubah ayat 28. Fayakshifu ma tad'una ilaihi insya,
Lalu Allah hapuskan bahaya yang kamu pohonkan kepadanya jika dia kendaki. Surah Al-An'am ayat 41. Wallahu yarzuqu man yasha, dan ingatlah Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Al-Baqarah 212. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, dan Allah akan mengampunkan dosa yang lain dari itu bagi sesiapa yang dikehendakinya menurut aturan syariat. Surah An-Nisa ayat 48. Wa yatubullahu ala man yasha, dan Allah menerima taubat orang yang dikehendakinya. Ayat surah At-Taubah ayat 15. Jadi ayat ini mengatakan semua dengan kehendak Allah Azza wa Jalla, liman sya'. Artinya itulah mazhab kita Ahlus Sunnah ini, banyak perkara duduk di bawah masyiatillah, tahta masyiatillah. Kita kena kata semua benda itu dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Sebab kalau Tuhan tak nak, tak jadi. Kerana itu kadang-kadang kita salah bercakap. Bila kita jumpa dengan orang kawan lama kita, Allah, seronok kita jumpa. Kita pun kata, boleh jadi Allah Ta'ala nak jumpakan kita di sini. Boleh jadi apa, dah jumpa dah. Itu salah dari sudut penggunaan. Boleh jadi, bukan boleh jadi, sudah jadi. Yang sudah jadi bukan boleh jadi. Itu dipanggil, dari sudut istilahnya kita kena betulkan cara kita bercakap. Oh, boleh jadi, tak boleh jadi sebab sudah jadi. Itu bahasa. Apabila iblis mengetahui kedudukan sifat syukur, ia menyatakan usahanya untuk menyesatkan anak Adam sebagaimana dirakamkan dalam firman Allah Ta'ala, wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau akan dapati bahawa kebanyakan mereka tidak bersyukur. Jadi syaitan cuba nak sekat kita dengan cara mana? Supaya kita tak bersyukur. Huish, mana boleh tak bersyukur? Saya setiap kali ada dapat nikmat kita buat je kenduri kesyukuran. Itu kenduri. Syukurnya belum tentu. Kenduri itu nama dia. Lain kenduri, lain syukur lain. Surah Al-A'raf ayat 17. Diceritakan bahawa Nabi SAW beribadat pada waktu malam sehingga kelihatan pecah-pecah pada kedua kakinya. Mana bengkak dah kaki dia ni. Sebab apa bengkak kaki? Sebab berdiri lama. Kalau kita hari ni sembab, jadi sembab. Lalu isterinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bertanya. Isteri dia tanya Rasulullah, atasna'u hadza? Kenapa Rasulullah buat macam ni? Berdiri sampai bengkak kaki, kenapa? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar, sedangkan Allah Ta'ala telah pun mengampunkan dosa-dosa tuan yang lalu yang kemudian. Tulis di kitab tu, dia tulis maksum. Apa makna maksum? Allah Ta'ala ni tidak berdosa. Maaf, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu tidak berdosa. Dipanggil maksum. Jadi maksum itu buat apa lagi sibuk-sibuk nak ibadat kuat-kuatnya? Dosa tu dah tidak ada. Apa Nabi jawab? Qal afala akunu abdan syakura. Lalu baginda menjawab, apakah aku tidak mahu menjadi hamba yang bersyukur? Nak bersyukur tu tunjukkan kita kuat beribadat kepada Allah Azza wa Jalla dengan ibadat-ibadat yang sunat. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Ada setengah orang ni dia bangga dengan ibadat wajib. Bahawa saya tak tinggal, tak miss solat 5 waktu, tak tertinggal puasa Ramadan. Itu tanggungjawab awak. Kalau tak buat, apa jadi? Berdosa. Itu tanggungjawab kita. Yang Allah nak bezakan di antara kita dengan orang lain ni apa dia? Apa? Ibadat sunat, nawafil. Nawafil ibadat. Ibadat sunat itu yang membezakan. Sebab itu pilihan sendiri. Tak ada orang paksa. Kalau tak buat pun tak berdosa. Tapi kalau kita buat, kita dapat apa? Dapat pahala, dapat menunjukkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak lagi perkara yang menunjukkan kita tu melakukan suatu perkara secara tatawuan. Mana tatawuan ni? Sukarela. Lain. Kenapa awak kerja kuat? Memang kerja dia lah gitu, kan? Tapi kalau dia kerja tak ada gaji, baru orang kata kerja bagus. Daripada Muaz radhiyallahu anhu katanya, Nabi SAW bersabda kepadanya, inni uhibbuk. Nabi kita pegang tangan Muaz, kemudian Nabi kita bersabda pada Muaz, ya Muaz, sesungguhnya aku sayang kepadamu. Ini kita kalau nak dakwah orang,
Kita tengok orang ni agak lemah dalam ibadat, dalam kita pergi peluk dia, dah tanya, cakap dia, saya sayang awak ni, mari kita pergi masjid sama-sama, pergi dengan kuliah sama-sama. Dah, itu dia berasa nak pergi. Dah, dakak dulu baru panggil ni. Tapi dakak pun sama-sama dia lah, jangan duduk satu kali ni. Barulah Nabi kita bila dia pegang Muaz, dia pegang tangan dia dan dia nyatakan inni uhibbuk, aku sayang kepada Muaz. Baru Nabi ajar, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku dalam mengingatimu, bersyukur kepadamu, dan elok dalam beribadat kepadamu. Doa ni baca tak baca kita? Baca bila? Setiap kali lepas solat. Sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar kepada Muaz ni, la tada', Nabi kata jangan tinggal lepas solat baca doa ni. Alhamdulillah kita baca doa ni. Hadis ini riwayat Abu Dawud dan Tirmizi dengan sanad yang sahih. Itu muqaddimah tentang syukur. Baru beberapa ayat yang ada, dan juga 2 hadis atau 3 hadis yang menunjukkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajar kita cara nak bersyukur, dan juga tip yang diberi oleh Nabi kepada Muaz, iaitulah doa syukur. Jadi doa ni jangan sekali-kali kita cuai ataupun kita tinggalkan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk minasyakirin, di kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Faslun fi kaunis syukri bil qalbi wal lisani wal jawarih. Ini tulis kat tepi kita tu, cara nak bersyukur. Macam mana cara? Bawah ada ni. Bercara nak bersyukur itu iaitulah melalui hati. Satu. Yang kedua melalui lidah. Yang ketiga melalui anggota badan. Kita nak syukur dengan 3 cara. Syukur boleh berlaku dengan hati, boleh berlaku dengan hati, lidah dan anggota badan. Kategori yang pertama iaitulah syukur dengan hati. Bagaimana? Ialah berniat melakukan kebaikan dan menyembunyikannya daripada pengetahuan makhluk, seluruhnya. Kenapa? Sebab apa dia suruh sembunyikan? Sebab niat itu dalam hati. Niat tu kat mana? Dalam hati. Kalau kata niat, dalam hati. Tu yang kita duk usalli, duk nawaitu tu apa? Itu lafaz, bukan niat. Kita kena beza di antara lafaz dengan niat. Niatnya dalam hati. Imam An-Nawawi sebut dalam kitab dia, dia kata mahalluha al-qalbu. Tempat niat itu dalam hati. Sekiranya kita kata dengan mulut 100 kali nawaitu usalli kan, tapi tak masuk dalam hati, jadi tak jadi? Tak jadi. Tapi kalau kita niat dalam hati kita solat, kita tak kata dengan mulut, sah ke tidak? Itu dia panggil kita bila kata kita nak syukur, kita syukur dengan hati kita. Kita tak payah cerita saya syukur ni. Hati kita bersyukur Allah Ta'ala dengan cara kita syukur nikmat Allah Ta'ala. Supaya orang tak tahu, syukur dengan lidah ialah menzahirkan perasaan syukur kepada Allah dengan lafaz memujinya, at-tahmid, ataupun kita kata alhamdulillah. Itu lafaz yang paling ringkas. Dapat je nikmat, alhamdulillah. Sudah makan, alhamdulillah. Apa saja yang kita buat, kita dapat nikmat, kita kata alhamdulillah. Manakala syukur dengan anggota badan ialah menggunakan nikmat Allah Ta'ala untuk menggunakan nikmat Allah untuk mentaatinya dan menghindarkan diri dari menggunakannya untuk tujuan maksiat kepadanya. Jangan. Siapa dia buat maksiat, maka orang itu tidak bersyukurlah nama dia. Tak usah cakap lah ini majlis kesyukuran ni, tapi maksiat lah. Sesiapa yang bersyukur terhadap nikmat kedua matanya, macam mana? Ini dari sudut pelaksanaan. Dia cuba nak huraikan satu-satu. Sesiapa yang bersyukur terhadap nikmat kedua matanya, maka dia akan menutupi keaiban seorang Islam yang dilihatnya. Kita tengok orang ni aib, orang ni ada celah, jangan di-snap, sebarkanlah. Kalau nak nasihat ke dia, PM terus kat dia, kata saudara, apa yang awak buat ni tak molek, ini melanggaри syariat Allah Ta'ala, elok ditinggalkan. Itu dia panggil nasihat. Saya nak nasihat kau orang ni macam mana? Kita pergi ambil gambar dia senyap-senyap, kita letak kat Facebook dah. Mudah-mudahan awak bertaubatlah daripada perbuatan ini. Betul tak betul lagu tu? Tak betul. Kita nak nasihat tu dengan niat yang tulus ikhlas. Betul ke tidak?
Tak betul, sebab itu mengaibkan, bukan menasihat. Nak nasihat kita kena. Cuma masalahnya kadang-kadang dia buat mungkar dia cara betul, cara terang-terang. Contohnya dia letak di Facebook dia gambar tak patut aurat. Kita pun ambil tak kat Facebook kita kata gambar ini tak patut syariah, elok dibuang, elok di ini, biar dia baca. Kalau dia kata awak telah mengaibkan saya, siapa aib siapa? Dia yang letak saya tu. Kita share kat sini nak beritahu supaya dia buang benda tu. Sebab mengikut kaedah mazhab Facebook ni, ni Facebook ada mazhab juga. Kalau kita share orang, kalau dia gugurkan, dia delete, dia terdelete sekali dengan kita punya. Betul tak? Tapi kalau kita ambil gambar dia, kita letak dekat kita, seorang tak boleh delete, kecuali pemegang akaun je boleh delete. Baru ni ada seorang kawan kita meninggal dunia. Bila semak-semak di Facebook dia, gambar dia dengan isteri, anak-anak dia, banyak gambar yang tak patut syariah. Jadi keluarga dia menyesal lah, sudah mati ni, insaf lah. Dia kata, nak macam mana ni ustaz? Berdosa tak dosa kami? Kata berdosa, duk tayang Facebook tu. Cuma dia tak tahu macam mana dia punya nombor password tu. Ayah dia tak bagi tahu. Kawan tu dah mati. Kata kena tanya bahagian pemuda-pemuda unit bahagian IT, dia tahu lah macam nak buat supaya dapat password baru ke macam mana untuk di-delete. Ingat hati-hati, mungkar yang kita buat, kita tak boleh nak hapus atas dunia. Macam mana kita nak hapuskan di depan Allah Azza wa Jalla dalam rekod kita? Nasallallahu salamat. Bila saya tazkirah tu, keluarga dia nampak macam satu benda yang berat lah. Kata atas dunia awak tak kerti nak hapuskan, bagaimana kita nak hapuskan kesalahan kita di hadapan Allah Azza wa Jalla? Ini kita buat. Patutlah hati-hatilah. Balik tengok gambar yang tak patut syariah tu, buang selalu. Tak usah duduk tunggu-tunggu nanti mati. Orang nak cari password pun susah. Itu pun tak ada faedah dah. Apa kita nak buat? Ni duk tayang benda-benda, kemudian menyesal, tak nak buat, tak boleh dah. Baik. Sesiapa yang bersyukur dengan nikmat kedua telinganya pula ialah menutupi segala keaiban yang didengarinya. Kita dengar orang ni tak baik, kita tak usah duduk sebarkan. Semua ini termasuk dalam makna mensyukuri nikmat anggota badan. Agak-agaknya macam ada kontra dengan hadis ingkar mungkar. Tengok diam, macam mana dengan kemungkaran yang dia buat? Lah, oleh kerana dia itu bersifat peribadi, maka kita tegur juga bersifat peribadi. Kita hubungi dia sama secara senyap. Kita serik gambar dia, kita hantar balik. Kita kata ini gambar ini tak bagus ni, kata-kata ini tak comel, dan perbuatan ini mungkar, saya lah hapuskan, saya lah taubat. Jadi berilah kata-kata yang menyedarkan dia. Manakala bersyukur dengan lidah ialah dengan menzahirkan perasaan redha terhadap Allah. Sikap ini mesti diwujudkan dalam diri setiap manusia, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tahaddusu bin ni'ami syukrun wa tarkuha kufrun. Memperkatakan tentang nikmat-nikmat yang dikurniakan Allah adalah tanda syukur, dan meninggalkannya pula adalah tanda kufur. Bukan kufur kafir itu, maknanya kufur nikmat. Allah beri kita senyap ya. Buat tak tahu lah, kita kena beritahu, alhamdulillah Allah Ta'ala beri kepada saya nikmat yang baik ini. Jadi tanda bersyukur, kita pun ambil nikmat tu, kita bagi dengan orang juga. Bagi kepada orang-orang yang berhak untuk diberikan. Fakir miskin, orang yang berhajat, kita sampaikan juga kepada mereka. Dan kita kata ini nikmat yang Tuhan beri kepada saya kongsi dengan awak. Diriwayatkan daripada bahawa dua orang lelaki-lelaki dari golongan Ansar telah bertemu sama mereka. Salah seorang darinya bertanya, bagaimana keadaan pagimu? Ini kita kena tanya. Bila kita tanya, bagaimana keadaan hari ni? Dalam bahasa Arab mudah, kaifa asbahta. Tulis ku Arab sikit. Kaifa asbahta. Macam mana keadaan pagi ni? Kalau bahasa kita tegur kawan ni, morning ya tak? Morning. Orang putih jawab morning. Morning lah ni, tidak ada malam kayak kita kadang-kadang rasa pelik juga sama-sama kita. Duduk morning. Memang kalau siang tidak ada malam. Pasal tu dalam Islam dia tanya, kaifa asbahta? Bagaimana keadaan awak pagi ni? Kalau orang tanya macam tu, macam mana kita nak jawab? Tengok ni. Sahabat itu menjawab, alhamdulillah. Kita kena mula situ dulu. Alhamdulillah. Ni kadang-kadang orang tanya kita, macam mana keadaan hari ni? Oh, pening kepala, sakit, pening. Yang pening tu banyak ke sikit? Yang awak hidup lagi tu mana besar nyawa tu dengan sakit?
Maka kita kena mula dengan Alhamdulillah. Mula dengan Alhamdulillah dulu. Maka Nabi kata apa? Qulu hakaza. Tengok dalam nota di bawah dia kata, hakaza allazi aradtu minka. Ini yang aku nak dengar daripadamu. Nak dengar kamu, bila kita tanya, kita nak dengar sahabat tu mengucap syukur, Alhamdulillah. Jangan duk marah dulu. Lepas Alhamdulillah tu, kalau nak cerita dia uzur ke, dia tak sihat ke, bolehlah sikit, kan. Tapi jangan mula hak tu dulu. Macam mana keadaan pagi ni? Oh, teruk. Kena ambil air lagi, kena jadi tak ada dah syukur, tak ada. Patut kita syukur lagi sebab kita masih hidup. Semalam saya duduk fikir, kata kita jalan, kereta laju mari. Saya kata kalau dia ada 4 nyawa, saya bagi je dia pergi laju tu. Dia terjun satu bangunan, dia ada 3 nyawa lagi. Kalau nyawa ni macam boleh isteri, tak apa dah. Ni nyawa ni satu je ada. Habis waktu habis. Maknanya jadi, tapi kita tak sayang pula ke nyawa kita tu. Lebih belik budak-budak ni. Tengok riwayat ni, setakat sumber rujukan yang ada tidak ditemui riwayat seperti ini, Tuan Syekh kata. Maka ada riwayat lain dalam Al-Haythami contohnya, tapi sanad dia dhaif. Yang hadis tu, hadis kaifa asbahta, tapi ada kata-kata daripada Sayyidina Umar. Diriwayatkan seorang laki-laki telah memberi salam kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu Sayyidina Umar menjawab salam tersebut dan bertanya, kaifa asbahta, bagaimana keadaan pagi awak ni, bagaimana hari ni? Lelaki itu menjawab, Alhamdulillah. Mendengarkannya, Umar lalu berkata, hadzal ladzi aradtu minka, itulah yang aku nak dengar daripadamu. Jadi kalau kita pergi tanya sahabat-sahabat kita, bagaimana keadaan hari ni? Jawab, Alhamdulillah. Syukur. Tak Alhamdulillah apa? Roti canai kena dah, teh tarik kena dah, mi Maggi pun sudah kena pagi ni. Macam mana tak nak syukur? Jadi semua boleh belakang dah hari ni. Golongan salaf terdahulu saling bertanya khabar antara satu sama lain semata-mata untuk menunjukkan perasaan syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tanya bukan tak tahu, tapi nak, kita ni saya tak pasti. Tapi kalau ada orang Arab memang gitu. Kaif hal? Bagaimana keadaan awak? Kita kata alhamdulillah, ni'mah, bi khair. Itu dia panggil bahasa interaksi, komunikasi dia orang itu semuanya duduk di doa. Kalau kita tanya saja. Oleh itu, orang yang bersyukur adalah orang yang melakukan kerja taat, manakala orang yang bertanya khabar juga melakukan kerja taat, kedua-duanya mendapat pahala. Kita tanya sebab kita nak suruh dia bersyukur. Dua-dua dapat pahala. Hasil daripada kita tanya, kaifa asbahta? Sahabat kita jawab, Alhamdulillah. Jadi dua-dua tu boleh pahala. Alhamdulillah. Ini dia panggil dalam Islam ni, dia tidak bakhil. Islam tidak mengajar kita bakhil. Cuma akhir-akhir ni baru kita jadi nampak pemurah sangat. Akhir-akhir ni pemurah sangat ke tidak? Pemurah sangat. Kalau ada majlis apa-apa, hantar Fatihah ke Nabi dulu. Macam kita tu dah banyak dah pahala. Itu dia kata terlebih murah pun sukar juga bagi kita. Jadi kena hati-hatilah. Abu Abdurrahman Al-Hubuli, Abu Abdurrahman Al-Hubuli berkata, apabila seorang memberi salam kepada orang lain dan bertanya, bagaimana keadaan pagimu? Orang yang ditanya itu pun menjawab Alhamdulillah. Pada masa itu malaikat yang berada di kiri dan yang di kirinya akan bertanya kepada malaikat yang di sebelah kanan, bagaimana kamu menulis perbuatan ini? Malaikat di sebelah kanan menjawab, aku menulisnya di kalangan orang-orang yang memuji Allah Azza wa Jalla. Aktubu minal hamidin. Kata Abu Abdurrahman, ketika beliau ditanya, bagaimana keadaan pagimu? Beliau menjawab, Alhamdulillah, ahmadullah ilaik. Tulis. Kita boleh jawab juga, ahmadullah ilaik. Saya memuji Allah Ta'ala untuk kamu dan semua makhluknya. Boleh kita jawab, bagaimana keadaan pagi ni? Kita kata, ahmadullah ilaik. Boleh tulis, ahmadu Allah ilaika. Tulis kat tu, ahmadullah ilaik. Itu di antara jawapan-jawapan yang dilakukan oleh golongan salafus salih bila mereka bertanya khabar sesama mereka. Tanda syukur. Sekarang ni kita pindah kepada faslun fi fi'lis syukri. Kesyukuran tidak sempurna tanpa mengetahui perkara yang disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kita nak syukur ni,
kita kena tanya, tengok apa yang Allah suka untuk kita lakukan, apa yang Tuhan suka untuk kita lakukan. Ketahuilah bahawa bersyukur dan meninggalkan kufur nikmat tidak akan sempurna melainkan setelah mengetahui apa yang disukai oleh Allah Ta'ala. Kita tahu Allah suka apa. Ini kerana erti syukur ialah menggunakan nikmat-nikmatnya pada perkara yang disukainya. Bila benda yang kita buat Tuhan suka, Tuhan redha, maka itu syukur. Manakala erti kufur adalah sebaliknya, iaitulah sama ada dengan meninggalkan nikmat Allah Ta'ala untuk tidak menggunakannya atau menggunakannya untuk tujuan yang terlarang. Definisi syukur dengan kufur, jelas tak jelas? Syukur tu kita buat yang Tuhan suka, yang Allah redha, maka syukur. Kufur nikmat, kita gunakan nikmat itu di tempat yang Tuhan tak suka, itu kufur. Definisi dia sangat senang, mudah sangat. Yang payahnya apa dia? Nak laksanakan, itu agak sukar. Untuk membezakan antara perkara yang disukai dan dibenci oleh Allah Ta'ala ialah melalui dua cara. Itu nak beza. Yang kedua, yang pertama, pendengaran, iaitu mendengarnya dari ayat-ayat Allah dalam Al-Quran. Kita dengar sungguh, dengar nasihat, dengar tazkirah, itu semua tanda syukur. Yang kedua, dia panggil basiratul qalbi. Basirah maknanya tengok dengan mata hati. Ini payah sikit. Pandangan mata hati, gitu dia punya terjemahan. Iaitulah melihat dengan tujuan mengambil pengajaran. Kita tengok segala benda, biar ada pengajaran di situ, ada ibrah. Ada ibrah. Tengok apa saja pun. Tengok orang, tengok lembu, tengok kambing, tengok bukit. Kita ni hari ni suka nak dapat ibrah. Kalau kita tengok benda, kita nak apa sekarang? Nak apa? Ada tahu juga mazhab selfie, dia kata nak. Betul sekali tu. Boleh selfie tak apa dah dia. Dia gitu Pak Ustaz mengajar, dia tak dengar pun. Tapi sudah mengajar mari depan lalu. Pak, selfie sekali Ustaz. Boleh waktu kira buat macam boleh sanak dah. Kalau orang dulu pergi ngaji nak ambil sanak dah. Kita sekarang ni sanak dia tak mau dah. Nak selfie. Punah banyak juga. Jadi dalam kaedah kita nak dapat ilmu, nak dapat syukur ni, yang pertama pendengaran kita dengar betul-betul. Yang kedua, pandangan kita tengok dengan basiratul qalbi, tengok dengan mata hati. Cara ini adalah amat sukar. Tuan Syekh pun mengaku payah ni dia kata ni, cakap je senang. Kerana itu Allah Ta'ala mengutuskan para rasul untuk mempermudahkan jalan-jalannya kepada manusia. Semua ini terhasil setelah mengetahui segala hukum hakam syarak berkait dengan perbuatan manusia. Sesiapa yang tidak mencari dan melihat hukum hakam dalam setiap perbuatannya, dia tidak mungkin dapat bersyukur dalam erti kata yang sebenar. Kita buat benda ni, makan, minum, semua kita buat belaka. Tapi kalau kita tidak cari hikmah, kita tak akan nampak perkara itu ada manfaatnya, ada maknanya. Berkenaan cara yang kedua. Cara yang kedua yang mana tu? Iaitulah dengan melihat dengan tujuan mengambil pengajaran, iktibar. Maksudnya ialah berusaha mengetahui hikmat di sebalik ciptaan Allah Ta'ala. Kita kalau kita pergi melawat dalam zona negara ya, kita kena fikir berapa hari agak-agak nak selesai masalah. Tu kita tak tengok National Geographic lagi tu. National Geographic ni suka tengok kita. Tengok untuk apa? Suka-suka. Kena ambil pengajaran. Bagi orang mukmin, dia tengok ambil pengajaran. Tengok tu kerana tu saya suka, kalau ada waktu pergi ni, saya suka tengok video yang pelik-pelik, binatang ke hayawan ke, kita share dekat Facebook. Pasal nak kaitkan dengan ayat-ayat Quran, fanzuru fil ardi, tengok. Waktu saya pergi ke Mesir minggu lepas, sempatlah kita pergi duduk depan Firaun punya piramid. Duduk depan piramid. Saya ukur batu dia bersama mana, sebab kita nak tengok pengajaran betapa gigihnya dia berusaha. Dan kita katakan piramid itu lambang keangkuhan manusia atas dunia.
Jangan pergi sakat ambil gambar. Kalau boleh ambil gambar tu tak ada kenangan apa-apa, tak jadi. InsyaAllah kita pergi tengok apa yang sepatutnya, insyaAllah. Di sebalik hikmah yang tersebut ada maksud yang tersirat, dan maksud yang tersirat itulah perkara yang disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Mana kita tengok, saya duduk di tepi Sungai Nil, sempat juga ingat balik cerita orang kata Sungai Nil tu tak akan mengalir air dia kalau tak campur seorang budak perempuan setahun. Dengar ada cerita? Tak dengar berlaku ni. Ini tak ada pengajaran kita. Jadi kita nak mengajar, itu khurafat besar. Sungai Nil mengalir dengan kuasa Allah, bukan dengan kuasa budak tu. Tapi setiap tahun dia campur dalam tu. Budaknya comel-comel dia pergi kutip, bukannya ambil budak kayu hak tak ada harga tu, tapi hak yang cantik dia ambil. Sebab Sungai Nil pun tak pilih juga dia rupanya. Dia milih juga. Dia punya khurafat tinggi darjat. Hikmah tersebut terbagi pada dua, iaitu hikmah yang terang, dia panggil jaliyatun, dan hikmah yang tersembunyi, nama dia khafiyah. Abang ngaji bahasa Arab sikit. Hikmah yang terang, yang jaliyah, ialah seperti mengetahui nikmat Allah Ta'ala mencipta matahari adalah untuk menghasilkan malam dan siang. Siang adalah masa untuk bekerja dan malam untuk berehat. Ini asalnya, tapi sekarang ni terbalik pula. Siang untuk tidur, malam makan-makan. Pergerakan menjadi mudah ketika cahaya cerah, dan ketenangan akan muncul ketika diselimuti kegelapan. Ini adalah sebahagian nikmat hikmah diciptakan matahari, bukan seluruhnya. Banyak lagi hikmat matahari itu. Demikianlah juga mengetahui hikmat pada awan mendung dan turunnya hujan. Manakala hikmat yang terdapat pada ciptaan bintang-bintang di langit, ianya tersembunyi, khafiyah, dan tidak diketahui oleh manusia. Manusia mungkin dapat mengetahui sebahagian kecil hikmatnya saja, seperti peranan bintang-bintang ini sebagai perhiasan di langit. Kan Tuhan kata zinatus sama. Setiap juzuk alam ini mempunyai hikmatnya yang tersendiri, walaupun ia sebesar zarah. Demikianlah juga dengan anggota badan semua kehidupan bernyawa. Antaranya ada yang dapat diketahui hikmatnya secara zahir, seperti mata untuk melihat, tangan untuk ambil dan pegang, serta kaki untuk berjalan. Manakala anggota dalaman seperti hempedu, dia kira belakang ni, buah pinggang, hati, liang-liang peluh. Kitanya ada liang peluh. Binatang apa yang tak ada liang peluh? Binatang apa, doktor? Yang tak ada liang peluh ni apa? Tu dia jawab boleh, anjing. Sebab satulah anjing tu lidah dia dekat luar, dia keluar ikut tu. Nasib baik kita ni Allah Ta'ala buat liang peluh. Syukur tak syukur? Kalau tidak, kena main kesak tisu kat lidah. Berat kita. Nasallallahu assalamata wal afiyah. Urat-urat saraf, sama ada yang berongga halus atau besar, hikmahnya tidak diketahui oleh setiap manusia, tapi ada yang mengetahui secara tersembunyi. Hikmat semua ada. Kalau kita duk kaji, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fi anfusikum, diri kamu sendiri, mu tak tengok? Kalau kita kaji diri kita pun cukup dah kita. Pada satu saya seronok satu kajian yang dibuat oleh seorang pendakwah, beza antara kita dengan kambing. Kemana dia buat bandingan? Saya rasa macam sedih ya kita. Waktu dilahir oleh mak kita, kuat tak kuat kita? Tak boleh nak berjalan, nak balik pun tak boleh. Anak kambing lepas mak dia lahir, bangun selalu. Dia minum susu sambil berdiri. Mana kuat kita dengan kambing? Jangan main. Kita dengan kambing, kuat kambing. Dan nak sombong lagi? Tidak ada sebab untuk kita sombong. Tapi waktu kita dah besar, kambing pula kita makan. Mereka yang mengetahuinya pun adalah dalam kadar yang terlalu sedikit berbanding dengan luasnya ilmu Allah. Sesiapa yang menggunakan nikmat tersebut untuk tujuan selain dari yang dikehendaki oleh Allah, dengar ni, silap guna, salah guna, bermakna dia telah kufur kepada nikmat Allah. Sesiapa yang menggunakan tangannya untuk memukul orang lain, bukan kerana kebenaran, tulis maklumat-maklumat yang salah, kan? Dia buat fitnah pada orang ke apa jadi? Maka
dia telah kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Dia telah kufur pada nikmat Allah Ta'ala pada tangan tersebut. Tujuan sebenar diciptakan tangan ialah untuk mempertahankan diri dari perkara yang menyakitinya dan mengambil sesuatu yang mendatangkan manfaat kepadanya, bukannya untuk menyakiti orang lain. Demikianlah juga halnya dengan mata. Jika dia menggunakannya untuk melihat perkara yang diharamkan, bermakna dia telah mengkufuri nikmat Allah Ta'ala pada mata tersebut. Dan juga nikmat matahari yang memberikan cahaya kepadanya, kerana penglihatannya tidak akan sempurna tanpa sinaran matahari. Mata dan matahari diciptakan untuk melihat perkara yang berfaedah serta mengelak dari perkara yang memudaratkan, sama ada yang berkait dengan agama ataupun dunia. Jadi kita tengok satu-satu banyak. Perlu diketahui bahawa tujuan Allah Ta'ala mencipta makhluk dan dunia ini beserta dengan segala sebab musababnya ialah supaya manusia dapat menggunakannya untuk sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Tujuan kitanya untuk dekat kepada Allah Ta'ala. Tapi kadang-kadang tak dekat juga kita masalah. Betul tak? Allah beri pada kita kenderaan yang banyak. 5 buah depan tangga kereta. Motosikal besar lagi. Basikal lagi ada. Nak melangkah ke masjid 50 langkah, sampai tak sampai? Macam mana kita nak syukur nikmat tu? Macam mana nikmat ni? Patutnya lagi banyak kereta, lagi derah kita pergi masjid. Betul tak? Kita nak pergi masjid ni, kita ambil hak paling laju sekali, BMW pergi masjid. Dia ambil kereta hak paling buruk sekali pergi masjid. Tak apa juga asal sampai. Dia tak sampai, ada masalah. Baru ni kita dah buat kan, orang buat bandingan hari ni, mana lebih bahaya antara selipar dia hilang dengan masjid dengan selipar dia tak ada di masjid. Mana bahaya? Sedap juga ni, falsafah baru dia panggil ni. Mana bahaya? Selipar hilang ke selipar bahaya? Selipar tak ada? Kenapa? Kemah. Nah, kalau hilang mana dia pergi, tapi selipar dia orang ambil, orang pinjam je tu. Tapi kalau tak ada, tak pergi terus dah. Jadi bahaya hal tu lagi. Seseorang itu hanya akan sampai kepada Allah apabila wujudnya perasaan kasih dan mesra dengan Allah di dunia serta jauh dari tipu daya dunia. Tanda di kita itu, di antara tanda-tanda kita ni nak suruh kita mesra kasih kepada Allah Ta'ala. Dengan cara mana? Dengan cara kita mesra dengan Allah. Mana sebut yang tentang Allah, kita rasa suka. Kemesraan itu pula hanya akan wujud dengan sentiasa mengingati Allah Azza wa Jalla. Nak ingat Allah Ta'ala ni payah ke mudah? Payah. Kalau tengok ke video-video yang ada hari ni, kadang-kadang dia berzikir sampai cabut payah dia. Ni orang tunjuk satu zikir baru, dia panggil breakdown zikir. Tunggu palalah ke bawah. Kata kalau zikir lagu ni berat kita. Macam-macam lah dunia nak kiamat. Kemesraan itu pula sentiasa mengingati Allah. Begitu juga perasaan kasih ia akan terhasil melalui ma'rifah yang diperolehi hasil dari sentiasa berfikir tentang kebesaran Allah. Seseorang itu tidak mungkin dapat berfikir dan mengingati Allah melainkan dengan adanya kesinambungan tubuh badan. Badan tidak akan kekal atau bertahan lama tanpa adanya bumi, air dan udara. Semua itu pula tidak akan sempurna kecuali setelah diciptakan langit, bumi dan seluruh anggota badan, sama ada luaran atau dalaman. Semua penciptaan tersebut adalah untuk kegunaan tubuh badan manusia. Badan merupakan kenderaan atau tunggangan jiwa. Jiwa yang akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla ialah jiwa yang tenang dan sentiasa beribadat serta mengingati Allah Azza wa Jalla. Kita ni kalau kita ingat tubuh kita hancur setakat dalam bumi ya. Kadang-kadang tak dapat masuk bumi pun ada. Ada orang yang mati dimakan oleh haiwan. Ada ke tidak? Ditelan oleh ikan. Mana kubur dia? Pasal tu bila orang kata azab kubur, dia tanya pula, kalau orang tak masuk kubur kena azab ke tidak? Soalan pelik-pelik soalan kita ni. Kadang-kadang takut kita nak jawab. Orang bertanya mudah ya, nak jawab tu bukan senang. Jadi kita kata isu azab kubur itu isu benda yang gaib. Nama yang azab kubur. Kalau awak tak masuk kubur, kalau dah mati, malaikat jumpa cari ke tak jumpa cari? Jumpa juga, dia duduk kat mana? Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Kerja kitanya menyembah Allah Ta'ala dan beribadat kepadanya. Surah Az-Zariyat ayat 56.
tanda. Az-Zariyat 50 ini asas objektif kejadian manusia. Manusia diciptakan untuk apa? Untuk beribadat kepada Allah Azza wa Jalla, dengan kepahaman mafhum ibadat yang luas lah. Bukan setakat ibadat solat saja. Sesiapa yang menggunakan sesuatu bukan untuk mentaati Allah, maka dia telah mengkufuri nikmat Allah Ta'ala dengan melakukan maksiat yang tersebut. Kita bawa ke satu contoh yang mengandungi hikmah yang tersembunyi, tetapi tidaklah terlalu tersembunyi, agar kita boleh mengambil pengajaran darinya serta mengetahui cara bersyukur ataupun cara orang melakukan kufur terhadap nikmat Allah Azza wa Jalla. Sebagai contoh, antara nikmat Allah Ta'ala ialah dirham dan dinar. Kalau kita dekat ringgit lah, duit ringgit ni, duit ringgit, duit sen, duit-duit yang ada ni, duit perak dan emas, zaman dia yang menjadi asas nilaian di dunia. Kedua-dua benda ini pada zahirnya ialah dua keping logam yang tiada manfaatnya. Zaman kita hari ni, kertas ada manfaat ke tidak? Kertas tu kalau tak ada nilai yang harga, ada manfaat? Tak usah kata, kadang-kadang pelik kita ni. Waktu saya pergi ke Mesir, nak pergi tukar duit, nak beli buku kitab, kita tukar lebih kurang dalam $20,000. $20,000 duit dalam poket lah. Waktu tukar ke Junih, kena galah dengan beg balik. Sahabat kata, bawa satu beg ni je. Tengok dia punya nilai kertas tu atas nilai yang ada. Boleh jadi satu masa nanti, dulu mula-mula peperangan Iraq dengan Kuwait tahun 90 lebih dulu kan. Waktu Iraq dah aman sikit, ada pelajar Malaysia pergi belajar di Iraq. $50 tukar satu beg plastik penuh duit Iraq. Sampai pelajar kita tak nak naik bas dah, naik taksi. Terlalu murahnya harga. Duduk hotel Hilton dia kata baru RM50. Nak kata apa masa tu, entah hotel apa, hotel besar di sana. Jadi kita kata kertas tak ada nilai. Yang nilainya apa dia? Tengok ini bandingan ni. Yang menjadi asas nilaian di dunia, kedua-dua benda ini pada zahirnya ialah dua keping logam yang tak ada manfaatnya. Namun demikian, apabila manusia amat memerlukannya, kerana manusia memerlukan keperluan yang lain seperti makanan, minuman, pakaian, kenderaan dan semua keperluan lain. Kadang-kadang manusia tidak mempunyai apa yang dikehendakinya, tetapi memiliki apa yang tidak diperlukannya. Seperti seorang yang mempunyai sejumlah za'faran. Kenal za'faran? Sedangkan dia amat berhajat kepada seekor unta untuk ditungganginya. Manakala orang lain pula memiliki unta, tapi tidak mungkin tidak berhajat kepadanya. Bahkan dia berhajat kepada za'faran. Tidak perlu berlaku pertukaran antara kedua mereka. Pertukaran tersebut mestilah sama nilai perkiraannya, kerana tuan punya unta tentunya tidak akan menukar untanya dengan sebarang kadar za'faran, dan tidak mungkin juga ditukar antara keduanya itu mengikut timbangan dan rupa bentuk yang sama. Za'faran ni berapa ya? Harga dia, unta seekor banyak mana? Takkan nak ditukar lagi tu. Demikian juga seorang yang membeli rumah dengan bayaran pakaian, membeli hamba dengan bayaran sepasang khuf. Khuf ni kasut yang pakai dalam tu. Atau membeli tepung dengan bayaran keldai. Semua ini tidak sama nilainya antara satu sama lain. Oleh sebab itulah Allah menciptakan dinar dan dirham yang bersifat sebagai hakim atau perantara antara semua harta, di mana kesemua harta tersebut ditentukan nilainya berdasarkan dua jenis mata wang tersebut. Dengan itu barulah boleh dikatakan bahawa unta ini sama nilainya dengan 100 dirham. Za'faran yang beratnya sekian banyak juga bernilai 100 dirham. Baru kita boleh kita guna duit. Dengan demikian berlakulah persamaan antara keduanya. Apa yang memungkinkan berlakunya penyeragaman harga antara kedua-dua barang itu dengan perantaraan dua mata wang tersebut ialah kerana zat mata wang tersebut bukanlah suatu yang menjadi tujuan asas yang tidak diperlukan pada zatnya. Kalaulah zat mata wang itu sendiri menjadi tujuan utama, pasti keadaan bercelaru. Allah menciptakan kedua-duanya dengan tujuan pertukaran tangan dan pemutus piawaian antara harta-harta yang lain, mana nilai hak lain. Allah telah menjadikan dinar dan dirham perkara yang bernilai kepada manusia, di mana ia menjadi suatu piawaian, tetapi kepada harta benda yang lain, menjadi nilai kepada harta yang lain.
Sesiapa yang memiliki kedua-duanya, dia seolah-olah memiliki semua perkara. Jadi pada satu hari ni saya tengok orang duduk sibuk nak kembali semula kepada dinar, dirham. Bagus tu. Tapi satu dinar berapa sekarang? Satu dinar berapa? 800 lebih. Saya tengok dinar Kelantan 800 lebih harga. Tapi kalau kita ada sedinar nak pergi beli ikan, macam mana nak buat? Sekali dengan tuan-tuan kita ikan, kita akak balik lagi 800. Itu dia panggil realiti semasa tu. Pihak kerajaan yang menentukan. Jadi tak kira lah nama dinar ke nama kertas ke nama wang ke. Yang penting ulama semasa telah menerima pakai benda tu sebagai nilai mata wang. Kerana itu nak keluar zakat tak boleh keluar barang. Ni ada orang yang bawa keluar barang. Dia jual kain, barang-barang runcit kan, barang-barang apa ni, kain. Dia bawa kain satu lori, nak pergi keluar zakat, kata tak boleh. Orang miskin bukan nak pakai baju. Dari raya dia nak makan, dia nak pakai kasut, dia nak pakai kepiah. Jadi maka yang baiknya kita beri zakat itu kena beri duit. Dia boleh buat segala benda, segala apa yang dia nak. Setelah diketahui hikmat kedua-duanya, jika seseorang menggunakannya dalam perkara yang bercanggah dengan tujuan sebenarnya dan tidak sesuai dengan hikmahnya, bermakna dia telah mengkufuri nikmat Allah Ta'ala. Sesiapa yang menyimpan, dengar ni, tanda tak molek ni. Sesiapa yang menyimpan tanpa membelanjakan kedua-duanya, sesungguhnya dia telah menghapuskan hikmah penciptaannya. Tuhan cerita duit ni nak suruh kita tukar-tukar. Ya awak pergi simpan tu buat apa? Baru ni saya cerita dah kan dulu. Kau tak ingat cerita lagi dalam siri lepas. Orang kaya mati, tinggal harta 345 juta. Tak ada pewaris. Kalau kita boleh jadi waris dia, segar kita. Macam nak tukar keturunan, berasa hari tu juga berasa nak tukar. Tak ada pewaris. Jadi harta tu bermanfaat ke tidak? Tak bermanfaat lah bagi dia. Sebab dia mati dah. Keluarga tak ada, anak tak ada, isteri pun tak ada. Sangat rugi. Nak kata apa? Dengar, sesiapa yang menyimpan kedua-duanya tanpa membelanjakannya, sesungguhnya dia telah menghapuskan nikmat penciptaan dia. Keadaan ini seperti memenjarakan seorang hakim, menyebabkan satu kes pun tidak dapat diputuskan. Hakim-hakim yang tak jujur, yang tak adil tu kita penjara dia, bagus juga tak? Sesak masalah dia duduk main. Tapi maksudnya hakim di sini yang adil. Ini bermakna orang yang menyimpan dinar dan dirham tanpa membelanjakannya, dia telah menghilangkan hikmahnya dengan menghalangnya dari bertukar tangan. Apabila manusia gagal memahami apa yang tersurat di sisi Allah Ta'ala, sama ada dengan pandangan mata kasar atau mata hatinya, Allah telah memberitahunya dengan perkataan yang boleh didengari melalui perantaraan utusannya, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan firman-Nya, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim." Dan ingatlah, orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak membelanjakannya pada jalan Allah, maka khabarkanlah kepada mereka dengan batas balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Surah At-Taubah ayat 34. Jadi ayat ni ada ulama mengatakan simpan tak keluar zakat. Satu. Ada yang mengatakan tak, asal kerja ni emas dengan perak simpan tak bayar, kena belaka. Pasal itulah dalam mazhab Hanafi mengatakan huli al-mar'ah, pakaian perempuan ni, perhiasan perempuan ni kena bayar zakat juga. Kita bayar ke tak? Dia kata saya mazhab Syafi'i tak bayar. Tak apalah, mazhab Syafi'i tak bayar, tapi ayat Quran ni menyebut sedemikian. Kena bayar zakat perhiasan. Saya kata benda tu khilaf, tapi kita keluar daripada khilaf ulama itu lebih bagus. Kalau boleh kita beri zakat perhiasan ni kepada orang-orang makcik-makcik yang selalu duduk dengan kita, yang miskin. Ni zakat ni, bagi kemah aku ni. Hak muduk tengok hari-hari dah. Dia pakat tangan doa lagi, ya Rabbi biarnya besar lagi tahun depan ni. Ni berkat lagi zakat lain pula mari ni. Kau besarkan lagi banyak zakat kan. Ni kena tengok hari-hari nak pakai juga tak boleh. Kau duk gosok lah. Ada setengah makcik ni, kalau dia cakap orang gini macam tangan dia gosok. Orang kata acu perhati dia cakap memang sungguh duk gosok kau gelar dia hak baru tu. Jadi zakat tak tahu lawi kedoknya. Sesiapa yang membuat bekas-bekas dengan menggunakan dinar dan dirham, sesungguhnya dia telah mengkufuri nikmat Allah Ta'ala.
Di dinar dirham tu tak boleh main. Kita kena guna. Kalau waktu penggunaan lah. Macam sekarang ni orang duk simpan duit. Buat apa simpan? Pergi beli lah. Menggufuri nikmat Allah Ta'ala kerana perbuatan ini lebih buruk dari keadaan orang yang menyimpannya. Hal ini samalah seperti seorang raja yang menugaskan hakim negara menjadi tukang jahit atau tukang sapu, atau melakukan pekerjaan yang kebiasaannya dilakukan oleh golongan bawahan. Ini kerana besi, tembaga, keluli dan selainnya sepatutnya mengambil peranan sebagai bekas menyimpan cecair, bukannya emas dengan perak. Pada itulah emas dengan perak ni tak boleh jadi bekas. Dan Nabi kita larang menggunakan bekas emas dengan perak laki-laki dan wanita. Wanita boleh berhias dengan emas dengan perak, tapi sebagai bekas makan minum lah. Oh, saya perempuan pun tak boleh juga. Haram juga bagi perempuan menggunakan ittikhazul aniyah, bekas-bekas daripada emas dengan perak. Tak boleh pakai. Jangan kata saya perempuan tak boleh. Dia boleh pakai je, tapi nak guna bekas tak boleh. Jadi dia kan cukuplah dengan logam-logam yang lain, dia kata. Semua bahan-bahan itu pula tidak boleh mengambil peranan emas dan perak sebagai penilai kepada barangan lain. Siapa yang masih tidak mengetahui bahawa hikmah ini adalah rahmat Allah Ta'ala ke atasnya, hendaklah diberitahu kepadanya hadis Rasulullah SAW yang telah Nabi kita sebut. Nabi kata apa ni? Mana hadis ni? Man syariba fi ina'i zahabin aw fiddatin. Tengok hadis. Sesiapa yang minum menggunakan bekas emas dan perak, tak kira lah siapa ni, laki-laki perempuan, fa innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam, maka sebenarnya api neraka yang mendidih dalam perutnya. Subhanallah. Hadis ini riwayat Muslim. Hadis sahih riwayat Muslim dan juga Bukhari daripada Ummu Salamah. Demikian juga mereka yang makan riba melalui dinar dan dirham, mereka telah melarikan penggunaannya dari maksudnya yang sebenar. Ini adalah sebahagian contoh hikmah yang tersembunyi yang terdapat pada kejadian dua mata wang tersebut. Jadi kita ambil duit sana ni contoh. Semalam ke bila ke apa ni, pengumuman dividen KWSP. Bila? Semalam. Seronok tak seronok kita? Suka. Ada orang pertikaian, dia kata kenapa hak Islami murah, hak kafir mahal. Kenapa? Sahabat kita yang dari panel dalam tu kata, yang Islami itu baru 700,000 daripada berapa juta orang Islam yang duduk dalam KWSP. Belum tukar lagi, belum berhijrah lagi ke saham yang patuh syariah. Kita kata subhanallah, benda lagu tu pun belum dapat kesedaran masyarakat. Sanggup lagi nak duduk dalam riba tu. Itu jadi ini yang bermasalah kepada kita. Macam mana kita nak bagi kesedaran supaya orang tahu? Kena bagilah. Bagi tahulah kepada sahabat-sahabat supaya berpindah kepada. Masalahnya waktu nak pindah dulu, kan, ada satu SMS je keluar. SMS tu entah dia pergi ke cawangan mana, pejabat mana, dia pergi tanya dah KWSP, kono-kononya cara pemindahan syariah ni untuk senang diambil oleh orang-orang tertentu. Percaya kita pakai tak gitu tukar dah. SMS ni punya harga mahal. Sebab itulah kita ni kena main SMS juga, nampak. Main WhatsApp juga ni, baru orang percaya. Setakat baca kitab ni tak apa nak jadi. Dia panggil hadis WhatsApp tu lebih gagah sampai model gini. Betul tak? Sebab itulah tuan-tuan dan puan, kalau jumpa hadis-hadis WhatsApp ni jangan duduk pakai lah. Cari dalam kitab dulu baru betul. Kamu sepatutnya mengambil contoh-contoh sebegini untuk menilai perasaan syukur atau kufur dalam setiap urusan hidup kamu, sama ada ketika bergerak, ketika tunduk, ketika duduk, bercakap, diam, dan semua yang terbit dari kamu. Adakah ketika itu kamu bersyukur atau sebaliknya, iaitulah kufur, dan sebahagian daripada urusan hidup kamu itu kamu sifatkan sebagai makruh, manakala sebahagian lagi sebagai haram. Jadi kita tengok, kita dalam dunia ni ada 2-3 perkara. Yang pertama haram jelas, yang kedua halal jelas, yang ketiga dalam bab muamalat tu dia panggil syubhat, benda yang tak jelas, ataupun dia panggil benda yang makruh. Makruh ni benda yang tidak berdosa tapi tidak disukai oleh syarak. Jadi kita kena tengok belaka, kita nak buat benda ni, kategori mana duduk ni.
paling tinggi, paling rendah darjat, makruh. Kalau tidak, haram. Dia akan pergi situ. Jadi kita tinggallah benda ni. Antara nikmat Allah Ta'ala ialah menjadikan kedua tangan kamu, dan salah satu daripadanya adalah lebih kuat. Betul ke tidak? Ada orang kuat kanan, kiri lemah sikit. Ada orang kuat kiri, kanan lemah. Betul? Pasal apa? Ni hari ni boleh jawab dah tu. Oleh itu, tangan yang kuat ini berhak memperolehi lebih tenaga dan kemuliaan dari tangan yang satu lagi. Allah Ta'ala telah memberikan kamu kedua-dua tangan tersebut dan mempertanggungjawabkan kamu untuk melakukan kerja-kerja, sama ada kerja yang mulia seperti mengambil Quran, atau kerja yang dianggap hina seperti menghilangkan najis. Sekiranya Al-Quran diambil dengan tangan kiri, manakala najis pula dibasuh dengan tangan kanan, kamu sebenarnya telah mengubah tujuan sebenar tangan-tangan tersebut. Kamu telah menjadikan sesuatu yang mulia di tempat yang hina, dan ini bermakna kamu telah menzalimi tangan tersebut. Kita dengan tangan kita pun kena kira juga. Jangan main. Pasal itulah saya dah tengok masyarakat kita ni, isu minum dan makan dengan tangan kanan tu masih lagi belum selesai. Saya ustaz kalau makan tak, kalau minum banyak terjadi. Betul tak? Siapa dia minum dengan tangan kiri, bermakna dia tidak syukur nikmat. Ada setengah orang ni kalau makan dengan sudu, dia kalau kita protokol ni, sudu kanan ke kiri? Sudu kanan, kiri garpu. Mana kalau makan nasi kanan lah. Tapi kalau cocok ambil lauk, perak masuk. Itu syaitan dah tu. Itu dia panggil. Pasal tu bila saya tegur jemaah-jemaah kita ni, jangan makan ni, dia campak terus sudu, makan dengan tangan jadi. Kalau dia kidar sekalipun, makan dengan tangan dengan kanan, dia akan boleh. Tapi kalau dia pegang alat, kiri selalu. Maka alat tu tidak bermanfaat untuk dia, sebab dia telah melanggar syariat. Mudah ya dia punya cara. Demikian juga pada kedua kaki. Apabila kamu memulakan kaki kiri ketika memakai khuf, pakai kasut, kamu telah menzalimi kaki kanan. Kerana khuf adalah untuk melindungi kaki, kamu boleh buat perbandingan ini kepada semua perkara yang lain. Kita tengoklah, ini contoh dia buat. Begitu juga seorang yang memotong dahan dari sebatang pokok tanpa keperluan yang penting dan bukan dengan tujuan yang betul. Tak ada sebab-sebab kita pergi kerak pokok. Apa nak jadi? Maka dia telah menyalahi tujuan sebenar pokok itu dijadikan, iaitulah untuk diambil manfaat daripadanya. Jika dahan itu dipotong untuk tujuan yang betul, ia tidak menjadi satu kesalahan. Begitu juga apabila dia memotong pokok milik orang lain, dia telah dianggap berlaku zalim walaupun dia memerlukannya, kecuali setelah dia meminta izin dari tuannya. Ini panjang tuan Syekh kita berbincang tentang nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Kita pergi kepada faslun fi bayanin ni'am. Fasal pada menyatakan hakikat nikmat Allah Ta'ala dan bahagianya. Kita nikmat ni berapa jenis ada. Setiap perkara yang dicari, dituntut dan diperlukan adalah nikmat. Tetapi nikmat yang sebenar ialah kebahagiaan di akhirat. Kita hari ni kita duk mikir nak bahagia atas dunia ni. Dapat tak dapat? Dapat tak dapat dipanggil. Betul tak? Dapat tapi letih. Oh, saya dapat nikmat banyak. Apa dia? Dapat projek besar. Tapi boleh tidur tak boleh tidur? Tak sempat nak tidur. Sebab duduk jaga dia, duduk proses dia. Jadi itu bukan nikmat. Sebenarnya itu satu pemberian yang diberi kepada dia untuk disibukkan dia. Tapi nama dia nikmat lah tu. Nak banding dengan azab. Cuma bukan nikmat yang hakiki. Nikmat hakiki bila? Kata di para ulama, bila kita letakkan kaki kita dalam syurga, barulah dapat nikmat yang benar. Sebab dalam syurga, ketandah pun tak pergi dah. Tak ada. Kalau mikir lagi nak pergi tandah dalam syurga tu pelik. Tapi mungkin ada juga tandah. Kita rasa teringat nak pergi ke tandah. Tak. Syurga mari tandah, tapi tandah dia bukan untuk pergi buang air. Tandah tempat seronok-seronok ya. Pergi baca surat khabar situ contohnya. Sebab dia orang dalam syurga, dia makan bukan kerana lapar. Makan tu seronok. Pelik dia. Makan tu suka. Kita ni sedap makan Oh, sedap makan ni. Makan. Tapi kalau dah kenyang, sedap tak? Tak. Dia tak kenyang. Makan nak makan banyak mana. Tandas tak pergi. Kita hari ni asyik ke tandas. Ya buat apa? Sudah makan tandas. Walaupun begitu,
Menamakan keperluan lain sebagai nikmat adalah dibolehkan. Umumnya, segala perkara yang berkait dengan kita, manusia, terbagi kepada 4 jenis. Tengok, manusia ni ada 4 jenis. Yang pertama, perkara yang beri manfaat di dunia dan di akhirat, seperti ilmu dan akhlak yang mulia, pekerti yang baik. Ini adalah nikmat yang sebenarnya. Ada ilmu dan ada akhlak. Kalau ada ilmu saja, tak ada akhlak, tak hijau juga dia. Yang kedua, perkara yang beri mudarat di dunia dan di akhirat, ini adalah bala yang sebenar. Kalau setakat, na'udzubillah lah, kita kena ujian sikit-sikit, itu bala, tapi bukan bala yang sebenar. Bala yang sebenarnya, bala yang merusakkan kita di akhirat. Yang ketiga, perkara yang bermanfaat ketika itu, tetapi memberi mudarat pada masa hadapan, seperti berseronok dan menuruti hawa nafsu. Sukalah dia. Ini adalah satu bala bagi mereka yang cerdik, tetapi merupakan nikmat bagi yang jahil. Orang jahil kata nikmat, orang cerdik kata bala, sebab tanggungjawab depan Allah besar. Contohnya, orang lapar yang memperoleh madu yang beracun. Dia akan menganggapnya sebagai nikmat jika dia tidak mengetahui perkara yang sebenar. Sebab dia jahil dengan ada racun dalam tu. Tetapi jika dia mengetahuinya, dia akan menganggapnya sebagai bala. Dia akan minum ke tidak? Tak minum, dah racun. Minum cari mati. Yang keempat, apa yang memudaratkan pada masa itu dan memberi faedah pada masa hadapan. Ini merupakan nikmat kepada orang yang mengetahuinya, tetapi bala kepada orang yang jahil. Contohnya, ubat yang pahit rasanya, tetapi menjadi penawar kepada penyakit pada masa depan. Ubat ni jarang hok manis, kecuali ubat untuk kanak-kanak. Betul tak? Ubat kanak-kanak manis. Ubat orang tua pahit. Pasal apa? Dia nama dia ubat. Seorang kanak-kanak yang bodoh, jika disuruh meminumnya, dia akan menganggap bahawa itu adalah bala. Sedangkan budak yang cerdik akan menganggapnya sebagai nikmat, sebab dia nak sembuh. Begitulah juga halnya dengan seorang anak yang perlu dirawat secara berbekam. Si bapa akan memanggil dan menyuruhnya berbekam kerana dia mengetahui kesannya, iaitulah sembuh. Sedangkan si ibu akan menghalangnya kerana sifat kasih dan kasihannya kepada anaknya itu. Orang dulu kalau bekal takut tahu, dia tahu orang yang pisau tu, serak-serak. Sekarang ni mana takut? Alat dia dah ada siap dah tu. Teh bunyi tu. Seronok pula kita kata macam kena gigit di semut ya. Suka kita tak? Ni takut ni, tengok pisau takut dah kita. Si ibu sebenarnya tidak mengetahui kelebihan berbekam. Si anak akan mengikut kehendak ibu dan mematuhi katanya kerana kejahilannya. Dia merasa lebih senang dan mesra dengan ibunya, tetapi tidak dengan bapaknya, bahkan menganggap bapaknya sebagai musuhnya pula. Ayah dia pula dia marah. Sekiranya dia berfikir, dia akan mengetahui bahawa sebenarnya ibulah musuh yang menyerupai seorang sahabat kerana menghalangnya dari berbekam dan seterusnya membuatkannya menanggung penderitaan lebih dari penderitaan berbekam. Sahabat yang jahil adalah lebih berbahaya dari musuh yang berakal dan berilmu. Setiap manusia adalah teman rapat nafsunya sendiri, tetapi nafsu itu merupakan teman yang jahil. Oleh sebab itu, ia memperlakukan manusia semahunya dengan perkara yang tidak dilakukan oleh musuh. Kita kena ingat, kadang-kadang kita nampak orang ni baik, betul tak? Macam sahabat yang setia, rupanya dia ni perusak kepada kita. Berlaku juga sedemikian. Maka itu di antara perkara. Kemudian Allah Ta'ala sebut kepada kita nikmat. Itu peringkat manusia. Nikmat Allah Ta'ala tidak terhitung. Nikmat Allah Ta'ala tidak terhitung. Ketahuilah bahawa nikmat itu terbagi kepada dua. Nikmat pula ada bagi dua pula. Yang pertama, nikmat yang menjadi matlamat yang dituntut. Kita nak tuntut nikmat kita sini. Yang kedua, nikmat yang diingini untuk sampai kepadanya. Matlamat yang sebenar yang dituntut dan dicari ialah kebahagiaan akhirat. Hasil kebahagiaan tersebut adalah merujuk kepada 4 perkara, iaitu kekal yang tiada kebinasaan. Kalau kita nak cari hak nikmat sungguh, ni kriteria dia. Kekal
yang tak binasa. Kegembiraan, tak ada lagi duka cita. Ilmu yang tidak disertai lagi dengan kejahilan. Yang keempat, kekayaan yang tiada lagi kefakiran selepas daripadanya. Empat perkara kita ni boleh kita buat. Ini semua adalah kebahagiaan yang hakiki. Manakala bahagian yang kedua, iaitulah perkara yang diingini, yang merupakan wasilah ke arah mencapai matlamat, terbagi kepada empat perkara. Yang pertama, kelebihan jiwa seperti iman dan akhlak yang baik. Yang kedua, kelebihan tubuh badan seperti kekuatan, kesihatan dan seumpamanya. Yang ketiga, nikmat-nikmat yang berkait dengan tubuh badan seperti harta, kedudukan dan kaum keluarga. Yang keempat, sebab-sebab yang bawa kepada kelebihan seperti hidayah, bimbingan, pimpinan dan dukungan yang sebenar. Semua ini merupakan nikmat-nikmat yang besar. Itu dia panggil dia pembahagian-pembahagian dia ni. Baik, jika ada yang mengatakan untuk sampai ke akhirat, kenapa kita perlu pada nikmat dunia seperti harta, kedudukan dan sebagainya? Patutnya tak payah jadi wali belaka dah kita ni. Nah, duduk diam dalam gua. Macam mana nak jawab? Kita menjawab bahawa semuanya itu adalah perkara harus yang merupakan perantaraan untuk sampai kepada matlamat yang sebenarnya. Contohnya, dalam perkara harta. Seandainya orang yang menuntut ilmu tidak mempunyai harta yang mencukupi sebagai bekalan, dia sama seperti seorang yang keluar berperang tanpa senjata. Nak mengaji lagu mana, tak ada harta. Mereka ini tentunya akan menghabiskan masanya mencari sesuap nasi, lalu mengganggunya dari mencari ilmu, mengulang kaji, berfikir dan seumpamanya. Sebab tu kaji bagi hari ni beasiswa lah, macam-macam siswa lagi ada tak. Tapi banyak sangat beasiswa ni letih juga kita. Jadi lara pula. Begitu juga dalam perkara kedudukan. Ia akan menjaga manusia dari kehinaan dan kezaliman. Kalau kita ada pangkat kedudukan, manusia tidak terlepas dari musuh-musuh yang sentiasa menyakitinya dan orang zalim yang mengganggunya. Ini semua akan menggusarkan hatinya, sedangkan hatinya merupakan modal utamanya. Semua kegusaran akan boleh diatasi dan dihindari dengan adanya kemuliaan dan kedudukan. Nah, ini kelebihan kita. Kita ada nikmat kedudukan ni, orang tak kacau kita. Betul ke tidak? Pada tu kita kadang-kadang nak pergi berkawan dengan orang hebat-hebat ni. Manakala kesihatan, kekuatan, panjang umur dan seumpamanya merupakan nikmat-nikmat yang mana ilmu dan amal tidak akan sempurna melainkan dengan adanya nikmat tersebut. Sabda Nabi SAW, ni'matan maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat dan yang kebanyakan manusia tertipu dengannya, iaitulah masa sihat dan masa lapang. Hadis ini dalam Bukhari. Waktu kita sihat, kadang-kadang tak mikir pergi masjid. Betul tak? Kalau dah sakit di hospital, bila ustaz mari jumpa kita, pegang tangan kemah. Sedih ustaz pun, ustaz. Sambil-sambil menangis doa kalau sihat nak pergi masjid. Ustaz pun sebab lah. Berair mata juga ustaz pun. Nak pergi masjid ni, masa segar pun ni tak pergi. Kalau ustaz hak kaki perli dia bagi selalu. Kalau ustaz baik-baik dia senang, dia senyum seorang dia ya. Apabila Rasulullah SAW ditanya, siapakah yang sebaik-baik manusia? Nah, dengar ni, kita orang hak lama-lama ni. Nabi jawab, man tala umuruhu wa hasuna amaluhu, seorang yang panjang umur dan baik amalannya. Sebab hari-hari bertambah ibadat dia. Tapi kalau panjang umur, amalan tak baik, baik dia mati awal. Tak banyak sangat dia punya aset kejahatan tu. Ini bahaya hadis ni. Hadis ini dalam Abu Daud, Ahmad, At-Tirmizi, Al-Baghawi dan lain-lain. Walaupun harta dan pangkat kedudukan merupakan nikmat yang dikurniakan, tetapi ia juga mempunyai keburukan-keburukan yang telah dinyatakan sebelum ini. Keduanya bukanlah perkara yang tercela secara mutlak. Tidak diragui lagi bahawa hidayah, bimbingan, sokongan dan bantuan dari Allah juga merupakan antara nikmat yang sangat besar. Seseorang itu pasti amat memerlukan petunjuk dan taufik dari Allah. Sebagaimana kata penyair, idza lam yakun aunun minallahi lil fata fa aktsara ma yajni alaihi ijtihaduhu ma yajni alaihi. Sekiranya tidak ada pertolongan dari Allah terhadap seseorang, nasaya yang paling banyak menimpa dirinya ialah dari usahanya sendiri. Jadi hak kita bala kita ni hasil daripada usaha kita sendiri yang tak pandai menggunakan nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita.
Jadi tamatlah perbincangan kita. InsyaAllah kita break di sini. Di bab tajuk dia faslun min ni'amillah, proses makan. Cara makan pula. Bab makan ni kita bincang dalam siri yang akan datang, insya-Allah. Sekarang ni kita buka peluang kepada para jemaah untuk bagi soalan. Ada soalan? Kalau tak ada, saya nak tanya ni. Dia bunyi nak tanya, terus lalu jawab. Ada soalan? Tak ada dah. Kalau tak ada dah, kita break sekat tu dulu. Alhamdulillah pada minggu lepas Ana sempat pergi melawat negara Mesir. Tujuan kita pergi tu kerana nak beli kitab untuk wakaf yang kita isytihar dulu. Wakaf kitab mengenai nak ganti hak banjir di pondok kita tu. Mesir ni dia punya pesta buku dia yang kedua ke yang ketiga terbesar dalam dunia ni, dalam peringkat antarabangsa dunia ni. InsyaAllah tahun depan kalau kita nak buat program, nak pergi ke tak? Nak pergi? Oh, pelik Mesir, benda pelik saja di Mesir. Tak ada benda-benda ajaib saja. Dan alhamdulillah dalam masa beberapa hari itu kita sempat kumpul lebih daripada 100 kotak kitab balik. Lepas hari ni balik kena pergi baca kitab lah pula ni. Jangan beli bakat tak baca saja. Hari tu ada tak kita bawa ni CD ni, CD Riyadhus Salihin bab larangan. Dah dapat dah? Betul. Tak ada. Ni ambil dengan Hidin. Berapa Hidin? RM5 lah dia kata. Kalau bagi 10 tak marah. Ya. Boleh dengar dalam kereta, ada 44 siri kuliah. Dengar hak ni insya-Allah. Kalau tak naik taraf wali pun main wali lah. Dia punya. Pasal tu tajuk dia sangat berat sikit lah. Tajuk dianya bab perkara yang dilarang. Saya kata tajuk ni kurang popular sikit lah. Sebab berjalan pun terantuk, tak berjalan pun kena. Pasal bila benda larang tu ada benda, tapi elok lah. Macam kita nak tahu penyakit kan, pergi jumpa doktor. Ada setengah kan tak mau jumpa doktor, cek, takut tahu penyakit, susah nak hidup dia kata. Jadi kita boleh ambil di luar saja ni, insya-Allah. RM5 lah bayar. Harga CD dengan harga dia bawa. Itu je. Setakat tu lah dulu. Soalan tak ada hari ni ni. Alhamdulillah. Pasal kaedah kata apa, kalau sudah mengajar tak ada orang tanya tu, bermakna anak murid dia faham belaka. Ataupun tak faham belaka. Jadi hak kita ni hak faham tak? Hak faham belaka tu, insya-Allah taala. Baik. Salam. 23 lagi. 23 nanti. Biji bulat. Lagi? Biji bulat kan? Oh ni. Ni ada elan ni. InsyaAllah 23 hari bulan ni, hari Jumaat depan satu lagi. Apa nak masuk dalam TV? Kita ada buat merakaman tazkirah malam Jumaat di Masjid Bulat, 23 hari bulan. Seronok tu. Masuk dalam TV buat kita ke di situ. Bulan 2, bukan bulan 3. Salam. Salam. Boleh hadiah apa hari? Salam. Ramai bulan 1 Hari 1 tak ada cuti hari tu? Sebab kita nak tulis lagi. Tadi pun sejak saya jangan saya pasal ni. Apa dah Pak? Kita? tak diary Ustaz. Kita malam bisa. Terima kasih. CWS itu lah. Ni tuan dia ni. Saya ada PMB. Bukan PMB. Ni yang dia. Dia kata Islamik dengan yang lama sama je jadi sebab dia nak komisionkan Islamik tu. Jadi dia buat dah Islam macam tu. Itu pun Percaya lah. Itu yang kata saya kata. Dia kata sama. Mana ada sama je, ni ada panel syariah. Di antara panel ni Dr. Zaharudin. Yalah, saya tengok dekat video. Doktor tadi kata mesti ada lain lah. Mesti tu. Dia kata actually bank-bank pun sama. Nanti Islamik dia komisioner kan. So actually kat luar tu je lain, dalam sama je dia tu. Ke mana tu? Lah tak mungkin lah. Itu satu diayah.
Pasal tu tak ramai orang masuk, baru 700,000 tahu dia cakap. Ya. Sedangkan orang ahli dia berapa juta? Tak tahu. Ada jaga kat mana? Ya. Jaga bagi apa? Saya bahagian hartan. Bukan masuk yang tebak saham dah. Lain. Tanah banyak. Sebab sekarang nak syariahkan lah kita punya yang saham. Saham tu lah kita nak syariahkan. So, ada majlis syariah. Okay. Tapi macam mana dia orang tak dapat maklumat ni? Tak tahu ke duduk PSP sebab semasa saya sendiri buat pertukaran. Okey, jadi penjelasan dia tak ada pula dengan Boleh faham? yang pelik-pelik ni. Macam-macam dia. Dapat dah Siti? Ambil ni. Biasa Ustaz. Salam. Assalamualaikum. Ada. Tapi hak ni dia tak ada gula. Ada gula habis. Oh, tak ada gula lagi tu bawah ni. Lagi pahit. Pahit. Ubat Obat. Tak balik semua. Balik rumah dah. Rumah dah. Balik rumah dah. Tu kata saya tanya orang ni ada ke peluang ni Pak? Tak ustaz ada lagi. Semalam ada Masjid Negara malam. Masjid Negara dia tengah baiki lo ni. Kita buat dalam bilik dalam dewan solat. Kali ni dah. Dia tengah baiki. Ajak kita dah kena tolak tu bawah. Apa? Dah kita ramai tadi kat situ. Oh. Aku baca. Kita dah. Baik, salam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Khabar? Alhamdulillah. Tanya sikit. Sila. Ini Mana bawa? Ya. itu salah satu. Aha. Kalau kata dalam Ramadan Ya. ajak kita dalam majlis untuk di sini biasa lah. Aha. Kenduri arwah. Kalau kita tak pergi, adakah dia memutuskan silaturahim? Boleh jadi orang anggap kita ni sombong macam-macam. Jadi kita kena cari jalan yang kita boleh pergi dan kita tak terlibat dengan benda tu. Kalau kita bagi tahu dengan dia, Contoh kalau kita bagi tahu agak sukarlah untuk sekarang ni sebab kita bagi tahu kita tak ustaz. Yang dia pegang tu pak ustaz dia tu. okey. Itu jadi sukar. Okey. Cuma- itu daripada segi pandangan dia. Pandangan kita dah bagi tahu. Tak gini kalau ada majlis tu kita cubalah. Kalau tidak hadir masa majlis berlaku tu pun mungkin kita pergi awal ataupun pergi kemudian. Tapi pergi awal lagi baik. Contoh dia nak buat lepas maghrib. Kita pergi lepas asar. Saya mari awal sebab malam ni ada hal. Yang penting kita sampai ke rumah dia. Bila habis majlis settle semua, kalau kita boleh mari ziarah balik, bincang, discuss, eloklah. Tapi waktu tu tak usah duduk. Ini bukan okey. Kalau waktu tu timbul jadi huru-hara. Sekarang biasa selalu macam ni. Dia akan panggil seminggu sebelum ataupun 2-3 hari sebelum. Kita cuba. Jadi kita bagi dia tazkirah. Bagi tazkirah. Kita Kita baca cari risalah-risalah yang berkaitan. Okey, kita dah bagi tahu, bagikan dalil dan sebagainya. Elok. Lepas tu kita bagi tahu, aku tak mai dah. Hal babnya